Terima kasih Yang Berhormat Senator Nuraini. Untuk saya balik belakang sikit ya. Ya. Berkenaan dengan jualan rahmah itu, apabila lulus kita punya bajet pada hari ini, kita akan menggariskan dia punya mekanisme bagaimana nak laksanakan di masa hadapan. Yang kita dah laksanakan daripada Januari sehingga sekarang menggunakan bajet tahun lepas. Yang Berhormat Senator, ya, apa lebihan-lebihan itu kita gunakan juga sebab kita tahu itu keperluan rakyat dan bajet belum lulus. Jadi kita korek sana korek sini, ya, dan kita buat juga. Dan alhamdulillah yang banyaknya jualan rahmah ni Datuk Yang Di-Pertua ialah inisiatif industri. Ada yang kita tak keluar duit langsung. Saya bagi contoh, EconSafe ya, Yang Berhormat Senator, EconSafe mengumumkan ada 1,000 item yang dijual di semua pasaraya EconSafe dengan diskaun sehingga 30% jualan rahmahnya. Ya, sehingga 30% tidak melibatkan 1 sen pun bajet daripada kementerian. Ya, jadi dan kita ada ramai rakan strategik yang bersama dengan kita, EconSafe, Maidin, KK Mart, Speed Mart, TMG, Ion Big. Ini semua rakan strategik kita yang sentiasa membantu kita bila kita kata kita perlu nak buat jualan rahmah. Ya, kita tengok keadaan ini agak sukar untuk orang ramai, untuk rakyat, mereka akan adakan jualan rahmah. Dan alhamdulillah ya, apabila EconSafe melaksanakan jualan rahmah, mereka juga mengumumkan bahawa jualan mereka meningkat 30%. Itulah kata mungkin berkat ya daripada apa yang mereka lakukan. Jadi insya-Allah apabila ada peruntukan ini lebih banyak lagi kita boleh buat jualan rahmah. Kita boleh buat dalam 2 bentuk. Satu bentuk kita boleh bagi subsidi ke atas diskaun yang telah diberikan oleh supermarket. Ya, kita tambah lagi. Contoh, kalau supermarket harga jualan ayam RM9.40 siling ya. Supermarket bagi RM8.50. Contoh ya. Jadi maksudnya satu ekor ayam dalam RM15-16. Kita boleh subsidikan lagi RM5 ataupun RM6 itu menjadikan harga ayam tu RM10. Dengan lulusnya bajet ni kita boleh buat yang itu, Yang Berhormat Senator ya. Jadi satu inisiatif daripada pasaraya, kedua tambahan daripada peruntukan belanjawan. Jadi terima kasih ya Yang Berhormat Senator di atas soalan tadi. Saya tadi bercakap berkenaan dengan pasal banjir. Pasal banjir ya, pasal food bank. Di mana kita baru melancarkan food bank rahmah Datuk Yang Di-Pertua. Kita wakafkan, kita kumpulkan crowdfunding ni ataupun daripada GLC, daripada CSR dan sebagainya, kita hadiahkan, kita letakkan retort machine ni di hotel. Hotel ini dulu hotel tak berani nak bagi makanan. Tapi sekarang hotel boleh sebab kita ada akta perlindungan ya orang yang menderma makanan ni. Jadi mereka boleh masukkan makanan itu di dalam mesin retort dan ianya boleh jadikan bank makanan untuk bencana, untuk banjir dan sebagainya. Itu yang sedang kita lakukan. Dan kita telah pun mengagihkan lebih kurang 21 mesin retort kepada hotel-hotel untuk mereka gunakan. Tambahan dalam Ramadan ini banyak makanan yang berlebihan. Kalau tidak ianya membazir di retort. Saya sendiri rasa Datuk Yang Di-Pertua, saya sendiri rasa. Dan dia boleh bertahan 1 tahun di atas rak biasa, tak perlu simpan dalam peti sejuk. Dan rasanya memang rasa sama saja walaupun dah simpan 2-3 bulan. Ya. Jadi itulah yang kita sedang usahakan untuk membina bank makanan ya, melalui proses retort. Akhir sekali kalau saya diizinkan Datuk Yang Di-Pertua secara cepat ya, untuk membasmi jualan barangan palsu oleh peniaga di atas talian. Saya ingin maklumkan dalam hal ini ada tiga perkara ataupun 3 elemen yang perlu memainkan peranan. Yang pertama, undang-undang. Akta Cap Dagangan, ya, Akta Cap Dagangan 2019 ialah akta yang untuk melindungi barang-barang original ya daripada ditipu. Ya, barang tiruan ni kalau ditiru, dia akta inilah yang melindungi apa orang kata the brand owner ya. Kedua, peranan platform provider untuk memastikan bahawa barangan peniaga-peniaga atas talian itu memberi maklumat yang sahih. Kalau platform provider tak check ya, mungkin maklumat yang diberikan di atas talian itu, nombor syarikat, nama syarikat, alamat syarikat itu mungkin tidak benar. Jadi platform provider dengan izin Datuk Yang Di-Pertua memainkan peranan. Yang ketiga, pengguna juga harus memainkan peranan. Periksa, teliti, tengok review ya.
tengok apa maklumat yang diberikan oleh apa orang kata syarikat yang menjual barangan tersebut. Jadi dengan tiga-tiga pihak ini memainkan peranan, barulah kita boleh apa orang kata laksanakan atau benteraslah penjualan barangan palsu di atas talian. Saya kira masa pun habis dan saya harap saya telah menepati semua perbahasan isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat senator dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan teruslah kita melaksanakan ibadah dengan baik di akhir 2 minggu Ramadan ini. Selamat mengejar Lailatul Qadar dan semoga kita meraihkan kemenangan dan rayakan Aidilfitri dengan kesederhanaan. Terima kasih Datuk Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Haja Fauzia binti Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Silakan Menteri. Tuan Yang Bertuah, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Bertuah, terlebih dahulu izinkan saya merekamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada kerajaan yang telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 6.53 bilion kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC. Jumlah ini merangkumi peruntukan belanjaan mengurus sejumlah ringgit Malaysia 1.67 bilion dan peruntukan pembangunan sejumlah ringgit Malaysia 4.86 bilion. Kementerian juga merekamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan 14 orang ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah NRECC sepanjang perbahasan Rang Undang-Undang Perpekakalan 2023. Saya akan menjawab ke atas perbahasan perbelanjaan hari ini mengikut 8 isu utama seperti berikut. Pertama, sungai. Kedua, bekalan air. Ketiga, bekalan elektrik. Keempat, biodiversiti dan perhutanan. Kelima, tanah. Keenam, sempatan. Ketujuh, perubahan iklim. Dan nombor 8, banjir. Tuan Yang Bertuah, saya akan menjelaskan isu pertama yang dibahaskan, iaitu isu sungai. Yang Berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad mohon kerajaan untuk meneliti isu muara sungai yang cetih di negeri kita sehingga mencecaskan pendapatan para nelayan. Kementerian melalui JPS telah mengenal pasti muara-muara yang cetih di negeri kita untuk menangani masalah tersebut menggunakan peruntukan persekutuan berjumlah ringgit Malaysia 3.7 juta. JPS telah melaksanakan 8 projek pemeliharaan muara sungai berbagai negeri. Semua projek pemeliharaan muara sungai telah siap pada tahun 2022. Meliputi sungai berikut. Pertama, Sungai Poho Merah, daerah Langkawi. Kedua, Sungai Kupan Padat, daerah Langkawi. Ketiga, Sungai Kuara Tempengau, daerah Kota Setah. Keempat, Sungai Menghulu, daerah Langkawi. Kelima, Sungai Kelim, daerah Langkawi. Keenam, Sungai Terian, daerah Langkawi. Ketujuh, Sungai Kepan, daerah Kupan Pasu. 8. Sungai Kuara Sala, Mukim Sala Kecil, daerah Kota Setah. Tuan Yang Bertuah, seterusnya adalah mengenai isu bekalan air. Yang Berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad mohon penjelasan daripada kerajaan berhubung bajet yang diperuntukkan untuk negeri kita bagi memastikan peratusan NRW dapat dikurangkan. Kerajaan juga dimohon untuk mengemukakan status terkini projek naik taraf 5 loji rawatan air di negeri kita. Tuan Yang Bertuah, untuk maklumat ahli yang berhormat bagi membantu menkurangkan kadar air tidak berhasil NRW di negeri kita, Kementerian telah melaksanakan program pengurangan
RW kebangsaan bermula daripada RMK ke-11 melibatkan peruntukan keran keseluruhan berjumlah ringgit Malaysia 100.7 juta yang dijangka siap pada akhir 2023. Manakala projek menaik taraf dam membaik pulih 5 roji lawatan air LIA yang diketahui iaitu di Pentan, Belupan, Bukit Selampau, Sungai Limau dan Lubuk Punta Lama dijangka dapat disiapkan secara berperingkat mula tahun 2023 hingga 2025. Pelaksanaan projek-projek ini melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah ringgit Malaysia 931.6 juta. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zahar bin Ahmad mohon kerajaan mengambil tindakan segera untuk menggantikan baik air yang pecah yang mencecaskan 70,000 rakyat di daerah Mancun, Perak. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, insiden gangguan bekalan air di daerah Mancun dan Perak Tengah melibatkan lebih 79,000 akaun adalah disebabkan oleh baik air mental besar 1,200 mm dari muka sauk ke loji kepayan putus yang berlaku pada 31 hari bulan Mac 2023 kerana penggerakan tanah akibat hujan lebat. Baik ini telah dibaiki dan pemulihan bekalan air kepada pengguna telah bermula secara berperingkat mula 3 hari bulan April 2023. Bagi bergantian paip-paip lama terdapat 4,770 km paip jenis AC yang sudah melebihi 30 tahun dan perlu diganti secara berperingkat. Lembaga Sungai Perak telah merancang untuk melaksanakan pergantian paip-paip lama termasuk di daerah Mancun dalam plan perniagaan mereka bagi tempoh 2021 hingga 2024 dengan anggaran kos sebanyak ringgit Malaysia 95 juta. Yang Berhormat Senator Datuk Hussein bin Awan mencadangkan kerajaan untuk memperkasakan agensi penguatkuasaan bagi meningkatkan lagi pemantauan dan kepatuhan terhadap atas industri perkhidmatan air luar ribuanan bagi memastikan isu pencemaran bekalan air dalam negara dapat diatasi. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat kementerian serta melaksanakan projek pintaan atas industri perkhidmatan air luar ribuanan atau 655 melibatkan 3 perkara utama. Pertama, bertujuan meningkatkan tempoh hukuman dan kata tentang ke atas tindakan yang berisiko menyebabkan pencemaran kepada mana-mana alur air atau sistem bekalan air dalam hal ini. Pintaan melibatkan peningkatan tentang daripada ringgit Malaysia 100,000 kepada ringgit Malaysia 10 juta. Manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun atau kedua-duanya sekali. Kedua, melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baharu seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumpahan efluen bahan ke dalam mana-mana luaran. Dan ketiga, membolehkan pemegang lesen perkhidmatan air menutup semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah menyebabkan pencemaran air. Pintaan ada 655 kini dalam peringkat semakan dan penelitian kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Pengurusan Negara. Pintaan tersebut dijangka dapat dibentangkan dalam mesyuarat Parlimen pada tahun 2024. Tuan Yang di-Pertua, diharapkan dengan pintaan ada 655 ini, aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan agensi
berkenaan dapat diperkasakan akan mampu mempanteras insiden pencemaran air dari terus membelenggu kita. Malah pada masa yang sama juga, langkah pencegahan insiden pencemaran air bukan terletak di bahu kementerian ini, tak agensi pelaksanaan semata-mata. Pelibatan dari pihak-pihak kepentingan lain seperti kerajaan negeri dan pihak penguasa tempatan PBT amatlah diharap untuk terus sama melaksanakan tanggungjawab ini secara kolektif. Ini kerana sumber air terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Oleh itu, adalah penting bagi kerajaan negeri mengawal pembangunan kawasan penghampiran sumber air, melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan yang berkesan. Selain itu, PBT juga hendaklah memainkan peranan mencegah pencemaran ke atas sumber air yang berpunca daripada air pasuhan dari medan serela, rumah penyembelihan, bengkel cucian kereta dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan berkenaan isu berkaitan bekalan elektrik yang dibangkitkan semasa perbahasan. Sedikit mencelah Yang Berhormat Datuk Seri. Ada tidak perancangan yang lebih besar dalam mendapatkan ataupun membuat pengumpulan sumber air hujan sebagai satu daripada sumber yang besar negara? Sebab negara kita ni hujan sepanjang tahun dan rainwater harvesting system tu sekarang menjadi satu alternatif yang besar di banyak negara. Terima kasih. Sekarang dalam saya punya setekat ini, dalam saya tangan sini, saya nanti saya boleh berbincang sama saya punya pejabat punya itu pegawai, saya berunding ini hujan punya ini planning ini besar kajian saya akan nanti akan dikajian. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan isu berkaitan bekalan air elektrik yang dibagikan semasa perbahasan. Yang Berhormat Senator Wan Batina binti Wan Yusof mohon kerajaan mempertimbangkan semula pelaksanaan mekanisme belepasan kos-kos tidak seimbang kerana dikhawatiri mengakibatkan berkenaan surcharge tenaga elektrik yang tinggi ke atas loji lawatan air. Tuan Yang di-Pertua, pelarasan tarif elektrik Semenanjung Malaysia, Kulim High Teknologi Park yang Tan Sabah serta wilayah persekutuan Labuan adalah menggunakan mekanisme Imbalancing Cost Pass-Through ICPT. Melalui kaedah ini, kos sebenar pahang api dan perencanaan lain bagi tempoh 6 bulan kebelakang akan diselaraskan dalam bentuk surcharge sekiranya berlaku kenaikan harga bahan api atau repat jika berlakunya penurunan harga berbanding unjuran yang ditetapkan. Dalam hal ini, kenaikan kos sebenar pahang api bagi tempoh jumlah hingga Disember 2022 untuk Semenanjung adalah sebanyak ringgit Malaysia 16.16 bilion berdasarkan mekanisme ICPT yang berkuat kuasa. Semua pengguna elektrik tenaga nasional berhad TNP di Semenanjung sepatutnya dikenakan surcharge 27 sen per kilowatt jam terhadap bil elektrik masing-masing bagi tempoh 1 Januari hingga 30 hari bulan Jun 2023. Namun begitu, kerajaan telah bersetuju supaya pengguna bukan domestik dalam kategori voltan sederhana medium voltage NUV dan voltan tinggi high voltage HUV termasuk loji-loji rawatan air dikenakan surcharge pada kadar 20 sen per kilowatt jam. Ini bermakna pengguna bukan domestik dalam kategori NUV
dan HUB menikmati subsidi 7 sen per kilowatt jam. Bersamaan ringgit Malaysia 1.93 bilion daripada keseluruhan subsidi ringgit Malaysia 10.76 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023. Pelepasan surcharge ICPT yang tinggi ini tidak dapat dielakkan kerana berlakunya peningkatan mentata kos bahan api di pasaran global. Sepanjang bulan Julai hingga Disember 2022, harga arang batu telah meningkat sebanyak 151%. Bersamaan ringgit Malaysia 8,655 juta. Manakala harga gas asli juga telah meningkat sebanyak 105%. Atau bersamaan dengan ringgit Malaysia 3,266 juta. Berbanding unjuran yang ditetapkan dalam tempoh kawas selia ketiga atau regulatory period. Impak krisis tenaga global yang antaranya disebabkan oleh kenaikan harga bahan api dunia bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, operator air telah diberikan tarif kategori industri sejak tahun 2006 lagi. Berdasarkan aktiviti perniagaan, sepatutnya operator air dikenakan tarif kategori komersial iaitu kadar yang lebih tinggi berbanding kadar kategori industri yang sedang dinikmati pada ketika ini. Seterusnya, sebarang pengecualian atau penangguhan surcharge ICPT kepada operator air akan memberi kesan kepada keseimbangan struktur tarif elektrik sedia ada dan mencecaskan pengguna elektrik dalam sektor-sektor lain. Ini seterusnya akan menyebabkan pengguna-pengguna lain terpaksa membayar kadar tarif elektrik lebih tinggi atau kos tersebut perlu ditampung oleh kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, oleh yang demikian, kerajaan telah membuat keputusan yang sewajarnya untuk melepaskan sebahagian kos surcharge ICPT kepada pengguna NUB dan HUB termasuk loji-loji lawatan air bagi tempoh 1 hari bulan Januari hingga 30 hari bulan Jun 2023. Namun begitu, Kementerian sedia maklum akan isu-isu yang dihadapi serta implikasi surcharge elektrik terdapat operator air ini. Semua perkara ini sedang diperhalusi secara dalam memantapkan sektor air dan sektor tenaga kini telah digabungkan di bawah satu kementerian yang sama iaitu NRECC. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, juga kementerian sedang mengkaji dan mempertimbangkan cadangan berlarasan tarif elektrik secara berdasar di bawah mekanisme ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2023. Dan ini termasuklah pelepasan kadar surcharge yang sesuai kepada semua pengguna elektrik di Semenanjung termasuk loji-loji lawatan air. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan berkenaan isu biodiversiti dan perhutanan. Yang berhormat Senator Dato' Aziz bin Siding memohon kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan memintakan hidupan liar yang telah mengganggu penempatan orang asli seperti gajah dan harimau pulang ke tempat yang lebih selamat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian mengambil perhatian keselamatan komuniti orang asli dan antara tindakan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan adalah pertama, melaksanakan program pemantauan dan penguatkuasaan yang berterusan di lokasi aduan konflik dalam tempoh tertentu sehingga keadaan konflik menjadi stabil. Kedua, memasang perangkap berdasarkan tahap keseriusan
aduan 6 kekerapan berkeliaran di kawasan konflik berkaitan. Ketiga, melaksanakan program kesetaraan awam untuk memberi pentetahan dan khidmat nasihat kepada masyarakat orang asli terhadap kepentingan melindungi harimau Malaya dan teknik melindungi diri mereka daripada berlakunya konflik manusia harimau. Dan keempat, melaksanakan tindakan akhir dengan menempat mati harimau yang mendatangkan kecederaan atau kematian terhadap orang awam. Jabatan Perkhidmatan telah menjalankan aktiviti permintaan kaca sejak tahun 1974 yang merekodkan sebanyak 1,095 ekor kaca telah dipintakan dari kawasan konflik sehingga tahun 2022. Pada tahun 2023, sebanyak 2 ekor kaca liar telah dipintakan dari kampung. Seri Speaker, minta celah sikit. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan. Terima kasih Yang Amat Timbalan Menteri yang begitu komited bagi menjawab semua persoalan yang timbulkan oleh Yang Amat Senator. Cuma saya nak membawa saya ingin bertanya dan juga mendapat penjelasan daripada Yang Amat Timbalan Menteri soal air. Air ini saya tanya dua tempat. Yang pertama, saya bawa usul air Manjung. 79,000 kependudukan yang masih lagi sampai hari ini Yang Amat Timbalan Menteri, mereka masih lagi membawa timba keluar untuk mendapatkan air daripada lembaga air Perak. Yang air dengan elektrik dua benda yang berbeza. Kalau tak ada air lagi masalah daripada tak ada elektrik. Tapi masih berlaku di Mandal Maritim di Manjung yang mana bekalan air sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya minta Yang Amat Timbalan Menteri agar benda ini dikejankan supaya dalam bulan Ramadan yang mulia ini semua penduduk, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apapun mendapat air, kesempurnaan air. Kerana ini adalah bandar maritim, bandar antara yang terbaik di negeri Perak. Dan untuk pengetahuan Yang Amat Timbalan Menteri, Manjung adalah sikit kecil je daripada negeri Perlis. Nombor satu, jadi saya pohon Menteri mengarahkan supaya dapat disegerakanlah. Ini tak boleh buat sikit demi sikit. Ini air, ini soal air. Orang boleh marah. Yang kedua, kerajaan ini kerajaan madani. Jadi kita madanikan air tersebut. Yang kedua, saya ingin bertanya Yang Amat Menteri, saya bercakap dalam perbahasan belanjawan, ialah Sungai Beruas. Sungai Beruas menjadi punca banjir kepada beberapa kampung dalam Parlimen Beruas. Benda ni tak ada jawapan saya tengok. Dan ianya bukan berlaku sehari dua hari. Telah berlaku hampir 10 tahun. Yang masalahnya satu kampung tu, saya spesifik. Satu kampung tu namanya Kampung Padang Serai. Bila hujan 2 jam saja air naik. Bila air naik, air tu jadi air temenung Yang Amat Timbalan Menteri. Temenung ni bahaya. Bila lori jalan, air ni akan masuk rumah mereka. Setiap kali itulah berlaku. 10 tahun dah. JPS mari tengok tak jadi. Tengok tak jadi. Jadi kali ni, kebetulan saya ada di Dewan Yang Mulia ini, saya berharap Kementerian Yang Amat Timbalan Menteri dapat mengambil tindakan yang sangat-sangat segera kepada rakyat yang memerlukan perhatian daripada kerajaan madani ini. Terima kasih Yang Amat Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Tadi soalan satu, tadi itu ya ini nanti belakang sini pun ada ini, ada isu-isu, ada nanti ada dibentangkan ini, atas nanti ada menjelaskan. Tapi dapat sampai itu ada masa sebab tidak cukup. Kalau yang ini masa yang tidak cukup, minta yang tuan itu berdoa, saya nanti kasih jawapan bertulis, bolehkah? Boleh. Supaya tidak dapat habis. Saya lagi ada 14 kertas tidak dapat habis. Meminta sama itu tuan yang berdoa. Terima kasih Yang Berhormat. Dan saya sempur, sorry ya,
Tadi dekat luar ekor kacang liar telah dipindahkan dari kampung Semui Lama dan kampung Simpang Kening ke Taman Negara Terengganu. Program pemindahan kacang dilaksanakan mengikut keperluan semasa dan pemantauan serta pengurusan konflik dijalankan dari masa ke semasa. Yang berhormat Senator Tuan Mosota bin Ahmad, mohon kerajaan untuk menilai semula jumlah pampasan kepada kerajaan negeri bagi pengekalan hutan Simpang Hulu Muda kita supaya nilai pampasan pengekalan hutan ini ditingkatkan kepada ringgit Malaysia 100 juta. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini tiada tasar berhubung pampasan kepada kerajaan negeri bagi mengekalkan hutan simpanan kekal HSK. Pemberian pampasan yang bersifat ganti rugi perlu mengambil kira banyak aspek termasuk keupayaan fiskal negara. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Achar Ahmad, isu air di Itu Mancung statusnya pemelihara bekalan air di Mancung dijangka boleh sepenuhnya pada 1 ini 8 hari bulan April 2023. Setakat jam 12 tengah hari ini pemulihan di Mancung adalah 70% untuk sejumlah 66,251 akaun pengguna. Yang berhormat. Terima kasih. Menteri, saya rasa penyelesaian itu bagus, air di Manjung tu. Tetapi rumah PAM tu lama sangat. Kita tak boleh harap yang itu kalau dia kolaps, bukan bangunan yang kolaps, tanah tepi pun kolaps. Yang ini yang menyebabkan masalah hari ini akan berulang. Jadi minta tolong masukkan di dalam mana-mana perancangan segera untuk membuat rumah PAM baru. Boleh, terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya nanti berbincang sama itu mengatasi hal ini. Sama terima kasih itu Yang Berhormat. Sama saya punya pegawai jabatan saya. Nanti saya kasih mengatasi hal ini. Terima kasih. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, NRCC telah menyediakan insentif Yang Berhormat boleh gulung. bagi gulung. Ya. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, setakat ini sahajalah penjelasan dari tempat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan. Saya berharap daripada penjelasan tersebut ia telah dapat menjawab persoalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan NRCC. Kementerian akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Saya memberi jaminan bahawa mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh saya pada kali ini akan diambil catatan untuk tindakan susulan. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Wang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dipersilakan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian ini telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 732 juta di dalam belanjawan 2023, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 520 juta bagi perbelanjaan pembangunan dan ringgit Malaysia 212 juta bagi perbelanjaan mengurus.
Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan atas peruntukan ini kerana ia merekodkan pertambahan ringgit Malaysia 182 juta berbanding belanjawan tahun lalu, khususnya perbelanjaan pembangunan yang ditambah sebanyak ringgit Malaysia 164 juta. Seterusnya, saya ingin menzahirkan penghargaan kepada 7 orang ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan rang undang-undang RUU Pembekalan Belanjawan 2023 yang berkaitan dengan kementerian pada sesi kali ini. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Datuk Juhainis binti Abdul Aziz dan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin telah membangkitkan isu peruntukan kumpulan wang amanah pembangunan koperasi dan kumpulan wang amanah pendidikan koperasi. Untuk makluman Yang Berhormat, kumpulan wang amanah pembangunan koperasi dan kumpulan wang amanah pendidikan koperasi telah diaudit oleh Ketua Audit Negara bagi tahun 2021 dan dibentangkan di Parlimen menurut Seksyen 39 Aktah 665. Ia dikawal selia oleh suatu jawatankuasa yang diwujudkan di bawah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri yang bertanggungjawab ke atas koperasi dan diwartakan. Sehingga 31 Disember 2021, baki terkumpul dalam kumpulan wang amanah pendidikan koperasi adalah sebanyak ringgit Malaysia 226.59 juta, manakala baki terkumpul kumpulan wang amanah pembangunan koperasi pula sebanyak ringgit Malaysia 162.32 juta. Kumpulan wang amanah pembangunan koperasi memberi fokus kepada 7 skop utama program, iaitu 1. Pembangunan gerakan koperasi nasional, 2. Pembangunan perniagaan koperasi dan Apex, 3. Pemantauan audit koperasi, 4. Penyelenggaraan aset kumpulan wang amanah pembangunan koperasi, 5. Pembangunan dan penyelenggaraan ICT, 6. Penyeliaan koperasi, dan ke-7 pengurusan kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Manakala kumpulan wang amanah pendidikan koperasi memberi fokus kepada 11 skop utama program seperti berikut. 1. Pempromosian koperasi, 2. Pemerkasaan akaun koperasi, 3. Geran belanja mengurus ikhmah, 4. Pembangunan kapasiti dan beasiswa IPTA atau IPTS, 5. Perhubungan awam gerakan koperasi, 6. Mesyuarat dan jawatankuasa khas koperasi, 7. Program penyiasatan dan tadbir urus koperasi, 8. Penyelenggaraan aset kumpulan wang amanah pendidikan koperasi, 9. Pembangunan modal insan koperasi, 10. Penyeliaan koperasi, dan ke-11 pengurusan kumpulan wang amanah pendidikan koperasi. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Datuk Juhainis binti Abdul Aziz juga telah membangkitkan cadangan supaya peruntukan yang lebih besar diberikan kepada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, iaitu Angkasa. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Angkasa telah diperuntukkan dana kumpulan wang pembangunan koperasi sebanyak ringgit Malaysia 6 juta secara purata setiap tahun bagi merangsang dan memudah cara pembangunan perniagaan koperasi. Pada tahun 2023 ini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM telah menyalurkan peruntukan kepada Angkasa sebanyak ringgit Malaysia 1 juta untuk agihan kali pertama. Peruntukan tambahan akan
dipertimbangkan oleh Lembaga Pengarah SKM tertakluk kepada keperluan ketersediaan dana dan prestasi perbelanjaan semasa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Wirah Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli telah membangkitkan isu pembiayaan tekun nasional secara berfokus tanpa campur tangan politik. Untuk makluman Yang Berhormat, bantuan pembiayaan tekun disalurkan kepada usahawan yang memerlukan bantuan pembiayaan dan layak tanpa ada campur tangan daripada mana-mana pihak termasuk kecenderungan politik. Usahawan yang berkelayakan dan memenuhi syarat pembiayaan yang ditetapkan tekun boleh mendapatkan kemudahan bantuan yang disediakan kerajaan dengan mengunjungi pejabat-pejabat cawangan tekun yang beroperasi di 170 kawasan seluruh negara. Tuan Yang di-Pertua, sebelum ini ada pandangan bahawa tekun lebih memihak kepada ahli-ahli politik. Kelulusan adalah lebih cenderung kepada mereka yang terlibat dalam sesuatu parti politik. Tetapi pada peringkat ini, kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Seperti sebelum ini ada keperluan untuk mendapat tanda tangan pemimpin kawasan. Kebanyakan masanya ia adalah sama ada adun ataupun ahli parlimen. Tetapi keperluan itu tiada lagi. Keperluan itu tidak. Jadi sesiapa yang ingin memohon tidak perlu dapat sebarang sokongan daripada pemimpin-pemimpin tempatan ataupun ahli-ahli tempatan. Dengan itu pembiayaan tidak boleh lagi dikatakan dikongkong oleh ataupun dikuasai oleh sesuatu parti politik. Menteri. Ya. Terima kasih atas penjelasan. Itu aja nak ucap terima kasih lah. Kalau boleh luaskan lagi, memang ada pinjaman tekun yang diberikan kepada kaum India. Tolong pastikan ianya berlaku. Sebab semasa saya berkhidmat dahulu, memang ada tetapi tidak selancar di tempat-tempat ataupun untuk yang kaum-kaum lain. Jadi kaum India ini juga memang memerlukan. Jadi tolong terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kaum India diberi pinjaman tekun di bawah program SPUMI. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum ini pengagihan telah dilakukan di premis parti politik dan juga terpaksa mendapat sokongan daripada anak syarikat di bawah satu parti politik. Tetapi kehendak ini telah diberhentikan bukan sahaja untuk kaum India, bagi kesemua. Jadi dengan pendekatan ini kita berharap tiada sebarang penglibatan politik tetapi pengagihan dana akan dilakukan dengan lebih lancar dan kepada mereka yang sebenar-benarnya perlukan bantuan ini. Seterusnya Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Wirah Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli juga membangkitkan cadangan berkaitan penyediaan pusat latihan keusahawan terutama di negeri Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kementerian ini melalui Institut Keusahawan Negara INSCAN pada tahun 2022 telah melatih seramai 3,312 orang peserta dari Sabah dan Sarawak. Sehingga Februari 2023, seramai 100 orang usahawan dari Sabah dan Sarawak telah menyertai program latihan dan bimbingan INSCAN. Tetapi cadangan yang diberikan adalah untuk menyediakan pusat latihan. Setakat ini, INSCAN sedang menggunakan hotel yang berhampiran dengan tempat keperluan latihan kerana ia berdasarkan kepada
peserta. Sekiranya peserta itu adalah daripada satu kawasan, kalau pusat latihan itu jauh daripada kawasan itu, ini menyulitkan mereka untuk menyertai program-program yang disediakan. Jadi sehingga sekarang InScan hanya menggunakan hotel-hotel atau pusat latihan yang berhampiran dengan kawasan yang memerlukan latihan. Pada tahun 2023 ini, InScan akan membuka pejabat di Cawangan Sabah dan Sarawak bagi memudahkan proses penyampaian perkhidmatan merangkumi bimbingan dan latihan keusahawanan kepada usahawan negeri-negeri tersebut. Kita berharap ia akan sedia untuk beroperasi dalam 6 bulan di Kota Kinabalu dan juga di Sarawak. Di Kota Kinabalu di Sabah dan Kuching di Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ras Adiba binti Mohamed Radzi telah membangkitkan isu sokongan perniagaan merangkumi program dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan dalam menggalakkan komuniti OKU untuk memulakan perniagaan. Kementerian ini melalui agensi di bawahnya komited dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi meningkatkan penglibatan komuniti OKU dalam bidang keusahawanan. Oleh yang demikian, kementerian ini dan agensinya iaitu Tekun Nasional telah melaksanakan program usahawanan berkebolehan dan berkeyakinan atau dipanggil CARE sejak tahun 2021. Di bawah program ini sebanyak ringgit Malaysia 790,000 telah diperuntukkan untuk memberi latihan, bimbingan dan grant. Grant yang diberikan adalah sebanyak ringgit Malaysia 3,000 ringgit kepada perniagaan untuk golongan OKU yang melibatkan seramai 91 orang peserta. Seramai 19 peserta daripada jumlah tersebut telah memulakan perniagaan selepas menyertai program CARE ini. Ini adalah pencapaiannya. 91 orang telah menyertai program tersebut dan 19 daripada itu telah mulakan perniagaan sendiri. Selain itu, Tekun Nasional juga telah menyediakan kemudahan skim pembiayaan orang kurang upaya kepada seramai 1,417 orang usahawan OKU dengan nilai pembiayaan sebanyak 15.8 juta bagi tempoh 2012 hingga 2022. Pembiayaan yang disediakan adalah sebanyak RM1,000 sehingga ringgit Malaysia RM100,000 dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan dikenakan sebanyak 4 tahun. Untuk semua adalah 4 tahun. 4% setahun. Untuk kesemua orang adalah 4% setahun. Tetapi pada bulan Ogos 2022, program ini telah ditambah di mana usahawan hanya dikenakan kadar keuntungan sebanyak 2% setahun, iaitu 2% dikurangkan kepada usahawan OKU dengan moratorium selama 12 bulan diberi bagi pembiayaan sehingga RM10,000. Dalam aspek bimbingan keusahawan, Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dengan angka-angka yang diberi, berapa peratus yang boleh telah berjaya mencapai tahap kepada mendapat pinjaman sehingga RM10,000. Kerana asalnya dimulakan dengan RM1,000, tetapi akhirnya ada yang berjaya di graduate, maknanya berjaya melapasi tahap tertentu sehingga dapat diberi pinjaman, diberi kepercayaan sehingga RM10,000. Dalam kajian kementerian, berapa peratus yang boleh sampai daripada tahap RM1,000 permulaan dan akhirnya dapat pinjaman RM10,000? Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya,
Mereka yang mendapat pembiayaan di bawah Tekun Nasional adalah mereka yang telah mempunyai suatu perniagaan, dan pembiayaan betul bermula daripada 1,000 hingga 10,000 dan sehingga 100,000. Itu adalah tahap paling tinggi bagi Tekun Nasional meluluskan. Persoalan tadi adalah berapa ramai yang telah berjaya mula dengan 1,000 tetapi mencapai tahap 10,000 ataupun ke atasnya. Itu adalah perincian berkenaan dengan data yang saya perlu dapatkan daripada agensi berkenaan yang mana akan dimaklumkan kepada yang berhormat secara bertulis. Saya akan teruskan. Dalam aspek bimbingan keusahawanan, InScan turut menyediakan kursus asas keusahawanan yang memfokuskan kepada modul asas untuk memulakan perniagaan kepada warga OKU. Pada tahun 2022, seramai 139 usahawan OKU telah menyertai program anjuran InScan. SME Corp juga menyediakan program pembangunan PMKS yang terbuka kepada usahawan OKU yang layak di RM765,000. Selain itu, seramai 36 usahawan OKU telah menyertai program pembangunan perniagaan usahawan mikro BISMI yang melibatkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia RM92,430. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adibah binti Muhammad Razik turut telah membangkitkan cadangan penyediaan kota khas untuk komuniti OKU bagi program Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs dengan izin Protege. Untuk maklumat Yang Berhormat, program Protege Ready to Work dengan izin Protege RTW terbuka kepada graduan termasuk juga komuniti OKU. Komuniti OKU yang berkelayakan boleh memohon dengan syarikat yang bersesuaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, pemilihan peserta ditentukan oleh pihak syarikat pelaksana tersebut berkenaan berdasarkan keperluan syarikat memandangkan kos pelaksanaan program Protege RTW ditanggung oleh pihak syarikat. Kementerian ini melalui Protege mengambil maklum akan cadangan kota khas untuk komuniti OKU di bawah program Protege. Namun, cadangan ini memerlukan penelitian bersama pihak-pihak terlibat seperti Kementerian Kewangan untuk penyelarasan selanjutnya. Untuk makluman Yang di-Pertua, selain daripada ini, juga ada satu cadangan yang telah diberikan bukan semasa pembahasan tetapi telah dimajukan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ras Adibah binti Muhammad Razik kepada kementerian supaya adakan satu pelan tindakan untuk OKU dan juga kuota khas untuk peniaga kecil di kios-kios. Ini juga adalah perkara yang sedang dipertimbangkan oleh kementerian di mana jawatan kuasa pembangunan keusahawan wanita telah ditambah dengan jawatan kuasa pembangunan usahawan wanita dan OKU, dan jawatan kuasa ini yang terakhir kali bersidang pada tahun 2023 telah diperkasakan lagi dan di bawah pimpinan saya akan mengubal satu pelan tindakan bagi warga OKU dan juga akan meneliti cara-cara bagaimana kita boleh menambah baik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada warga OKU. Tuan
Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haja Zurainah binti Musa telah membangkitkan isu berkaitan pembangunan keusahawan wanita terutamanya kepada golongan wanita yang telah berkeluarga bagi membantu meringankan kos sara hidup keluarga yang semakin meningkat. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian ini sentiasa prihatin dalam melaksanakan inisiatif dan perancangan yang lebih efektif dan bersifat inklusif melibatkan golongan wanita termasuklah bagi wanita yang berkeluarga agar dapat menjana pendapatan yang stabil. Melalui program dan inisiatif yang telah dirangka dan dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah KUSKOP, khusus bagi usahawan wanita, ia mampu mewujudkan peluang yang luas untuk kaum wanita terus produktif dan menyumbang kepada ekonomi negara tanpa menghalang mereka memainkan peranan aktif dalam institusi kekeluargaan. Selain daripada program yang terbuka kepada semua golongan usahawan, KUSKOP juga menyediakan program dan inisiatif khusus kepada golongan wanita termasuklah bagi wanita yang berkeluarga seperti InScan yang melaksanakan program pemerkasaan usahawan wanita. Amanah Ikhtiar menyediakan skim pembiayaan kepada usahawan wanita melalui skim pembiayaan ekonomi dan skim pembiayaan sosial. Tekun Nasional menawarkan program Tekunita, UDA Holdings menawarkan program UDA Bisnita, Bank Rakyat menawarkan program pembiayaan dan latihan serta Pernas bagi program Sweet. Tuan Yang di-Pertua, YB Yang Berhormat Senator Puan Susan Cemerai Anding telah membangkitkan isu bantuan kerajaan kepada peniagaan supaya mereka dapat reskill, memberi kemahiran semula dan upskill peningkatan kemahiran pekerja. Saya ingin memberi satu penjelasan di sini, Tuan Yang di-Pertua. Reskilling dan upskilling atau memberi kemahiran semula ataupun peningkatan kemahiran dalam bidang industri yang mereka terlibat adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia. Di Kementerian Pembangunan Keusahawan, SME Bank melalui anak syarikatnya Center of Entrepreneur Development Research dengan izin sedar menyediakan latihan keusahawan bagi mempertingkatkan kemahiran dalam menguruskan perniagaan kepada usahawan PKS di semua peringkat. Sehingga kini Sedar telah menjalankan pelbagai modul latihan dan bimbingan yang melibatkan 75,570 orang peserta di seluruh negara. Pernas juga telah melaksanakan program Business in Transformation yang bertujuan mentransformasikan perniagaan kecil kepada konsep yang lebih moden dan bersistematik serta dapat mengadaptasi penggunaan teknologi supaya ia dapat berdaya saing di pasaran. Di bawah program-program ini, usahawan akan dibimbing dan diberi latihan bagi memperkukuhkan perniagaan yang lebih berdaya saing di dalam pasaran. Selain itu, kementerian melalui Pusat Khidmat Kontraktor PKK komited dalam melahirkan kontraktor Bumiputera yang kompeten dan berdaya saing dalam industri binaan negara. Sebanyak 101 kursus dan program telah dirancang bagi tahun 2023 yang dijangka akan memanfaatkan 5,130 orang kontraktor Bumiputera. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tuan Robert Lau Hui Yu telah membangkitkan mengenai isu pencapaian pelaksanaan pembiayaan skim kredit mikro di bawah Tekun Nasional termasuk bilangan perniagaan yang telah mendapat manfaat dalam tempoh 10 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat, sejak penubuhan Tekun Nasional bermula tahun 1998 sehingga Februari 2023, seramai 548,473 orang usahawan mikro telah menerima bantuan pembiayaan dengan peruntukan sebanyak 8.1 bilion, manakala ringgit Malaysia 8.1 bilion, manakala bagi tempoh 10 tahun itu, iaitu dari tahun 2012 hingga
Februari 2023, Tekun Nasional telah menyalurkan bantuan pembiayaan sebanyak ringgit Malaysia 5.7 bilion kepada 11,300 orang usahawan mikro. Saya akur yang di-Pertua, yang ini perincian yang diberikan adalah sasaran dan juga angka berapa ramai yang telah bermanfaat dan jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Tetapi pada tahun ini kementerian juga akan mengambil pendekatan untuk mendapat membuat kajian dan juga mendapat maklumat berkenaan dengan pencapaian the outcome daripada program-program yang dijalankan. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, setakat ini sajalah penjelasan-penjelasan yang saya dapat berikan mengenai perkara-perkara yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan rang undang-undang RUU Bekalan Belanjawan 2023 yang berkaitan dengan kementerian pada mesyuarat kali ini. Saya berharap penjelasan tersebut telah dapat menjawab semua perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Saraswati, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat daripada Kementerian Ekonomi. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah menyertai perbahasan rang undang-undang pembekalan 2023 pada sesi parlimen kali ini. Berdasarkan sesi perbahasan yang telah berlangsung sejak 29 Mac hingga 3 April yang lepas, seramai 20 ahli yang berhormat senator telah berbahas mengenai perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Ekonomi yang boleh disimpulkan kepada 3 isu utama berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua program pembasmian kemiskinan dan ketiga keseimbangan pembangunan. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin menjawab persoalan YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Datin Hajah Ros Suryati binti Alang, YB Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah dan YB Senator Datuk Wira Koh Nai Kwang yang telah memberikan pandangan dan membangkitkan mengenai kedudukan ekonomi negara termasuk peningkatan kadar inflasi serta kesan konflik Rusia dan Ukraine ke atas perdagangan negara. Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 8.7% pada tahun 2022. Prestasi ekonomi yang baik ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang berterusan dan mencerminkan daya tahan ekonomi negara. KDNK negara dijangka berkembang antara 4 hingga 5% pada tahun 2023 dengan mengambil kos risiko persekitaran luar yang lebih mencabar. Bagi memastikan Malaysia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 3 perkara utama, iaitu melaksanakan reformasi struktur ekonomi, mengenal pasti sumber pertumbuhan baharu dan mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Merujuk kepada tumpuan pertama, kerajaan komited untuk melaksanakan usaha mereformasi struktur ekonomi ke arah rantaian nilai yang lebih tinggi bagi mengukuhkan pertumbuhan dan meningkatkan produktiviti dalam semua sektor. Bagi tumpuan kedua pula, penekanan akan diberi kepada sumber penumbuhan baru daripada sektor strategik yang berimpak tinggi, antaranya industri elektrik dan elektronik, perkhidmatan global, aero angkasa, industri kreatif, pelancongan dan biologisme. Sektor swasta juga akan terus dipacu sebagai rakan pembangunan dan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelaburan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Majlis Pelaburan Negara
MPN dan Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan NCI akan menerajui usaha mempercepatkan kelulusan projek yang berpotensi tinggi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS pula akan diperkasa sebagai pemancu pertubuhan melalui pendigitalan bagi meningkatkan produktiviti dan mengembangkan operasi perniagaan. Bagi tujuan ini, kerajaan juga telah memperuntukkan dana pembiayaan sebanyak 40 bilion ringgit Malaysia dalam bentuk pinjaman langsung, pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan untuk manfaat PMKS di bawah Belanjawan 2023. Manakala bagi tumpuan ketiga dan terakhir, kerajaan akan meningkatkan usaha bagi mengukuhkan kedudukan fiskal negara melalui peningkatan hasil dan mensasarkan semula subsidi kepada kumpulan yang lebih memerlukan. Berkenaan pertanyaan YB Senator Datuk Razali bin Idris mengenai impak konflik Rusia-Ukraine terhadap perdagangan negara, situasi pertikaran global yang tidak menentu termasuklah konflik Rusia-Ukraine terus menjadi cabaran kepada pengukuhan daya tahanan ekonomi negara. Berdasarkan nilai perdagangan, import Malaysia dari Rusia hanya sebanyak 0.8% daripada jumlah import Malaysia atau 10.2 bilion ringgit Malaysia dengan produk utama seperti keluaran petroleum, produk kimia dan petroleum mentah. Import dari Ukraine pula adalah sebanyak 0.04% atau 500 juta ringgit Malaysia. Produk yang diimport antaranya adalah produk kayu, gergaji, barangan makanan diproses dan gandum. Berdasarkan jumlah import Malaysia sebanyak 1.3 trilion ringgit Malaysia pada tahun lepas, nilai perdagangan di antara Malaysia dengan Rusia dan Ukraine adalah kecil. Walau bagaimanapun, konflik Rusia dan Ukraine ini telah mengakibatkan gangguan rantaian bekalan global dan meningkatkan kos perdagangan. Sebagai contoh, kos pengangkutan, logistik dan tenaga yang telah mendorong kepada kenaikan inflasi dunia termasuk Malaysia. Bagi memastikan konflik Rusia dan Ukraine tidak terlalu memberi kesan kepada inflasi di Malaysia, kerajaan telah mengenal pasti sumber alternatif daripada negara lain. Contohnya, bagi gandum, Malaysia telah meningkatkan import gandum daripada Australia kepada 74% daripada keseluruhan import gandum dan Kanada sebanyak 18%. Sri Lanka dan India turut dikenali pasti sebagai sumber import gandum yang baharu. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan inflasi dan kos sara hidup yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz, YB Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, YB Senator Datuk Wira Koh Nai Kwang dan YB Senator Datuk Lim Peh Hen. Kadar inflasi yang diukur oleh indeks harga penggunaan dilihat semakin mereda kepada 3.7% pada Februari 2023 dan menunjukkan trend penurunan selepas mencatat kadar tertinggi 4.7% pada Ogos 2022. Namun, salah satu komponen dalam IHP iaitu makanan dan minuman bukan alkohol kekal sebagai penyumbang utama kepada kenaikan kadar inflasi negara. Sehubungan ini, dalam meminimum impak peningkatan kos sara hidup ini, kerajaan memperuntukkan hampir 64 bilion ringgit untuk bantuan dan insentif termasuk subsidi kepada rakyat seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2023. Kerajaan akan terus memberi tumpuan dan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu mengurangkan beban rakyat terutamanya golongan miskin tegar dan B40. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan isu kemiskinan yang telah dibangkitkan oleh ramai ahli Yang Berhormat Senator, antaranya YB Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli, YB Senator Tuan Balasubramaniam, anak lelaki Naciapan,
YB Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, YB Senator Tuan Suwandi bin Saad, YB Senator Datuk Dr. Nuing Jeluing dan YB Senator Puan Susan Cemerai Anding. Kerajaan sentiasa komited untuk memastikan agenda mengenai kemiskinan dan pembangunan inklusif dilaksanakan tanpa mengira etnik, status ekonomi dan lokasi. Dalam hal ini, kerajaan akan sentiasa melaksanakan pelbagai strategi dan inisiatif bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan terus mengimbangi tumpuan terhadap menstrukturkan ekonomi negara dengan keperluan ekonomi rakyat berhubung pendapatan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah dengan pertama, meningkat dan mempelbagaikan sumber pendapatan isi rumah miskin melalui pekerjaan dalam aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan keusahawanan. Kedua, membangun modal insan melalui pendidikan dan kemahiran. Dan ketiga, menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan asas seperti jalan, bekalan air terawat dan elektrik serta ketersambungan jalur lebar juga sedang ditingkatkan. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR yang telah dilancarkan pada 26 Februari 2023 bagi membantu meningkatkan pendapatan isi rumah kumpulan miskin tegar dan B40 telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada rakyat dan juga ahli Dewan Yang Mulia ini. Seramai 6 ahli Dewan Negara telah memberikan pandangan, saranan serta pertanyaan berkaitan pelaksanaan IPR iaitu YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof, YB Senator Datuk Ahmad bin Datuk Sri Haji Ibrahim, YB Senator Tuan Manolan bin Muhammad, YB Senator Puan Susan Cemerai Anding dan YB Senator Datuk Sivaraj anak lelaki Chandran. Pelaksanaan IPR merupakan strategi serampang dua mata yang menumpukan kepada peningkatan pendapatan keluarga B40 dan miskin tegar, yang mana pada masa yang sama membantu mengatasi isu kos sara hidup serta memperbaiki struktur ekonomi di peringkat akar umbi. Pelaksanaan IPR ini juga melibatkan kerjasama antara kementerian dan rakan-rakan strategik yang terdiri daripada sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan institusi pengajian tinggi melalui pendekatan keseluruhan negara dalam usaha mengenangi kemiskinan dan ketidaksamaan. Program IPR adalah melibatkan semua golongan miskin, miskin tegar dan B40 tanpa mengira kaum, etnik dan negeri. Pada masa ini, Kementerian Ekonomi sedang giat melaksanakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak termasuk ahli-ahli parlimen, pegawai-pegawai daerah, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan yang lain untuk memastikan inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan segera di seluruh negara. Selain itu, Kementerian Ekonomi juga telah mengadakan sesi libat urus bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berkaitan program IPR Intan pada 30 Mac 2023 dan bentuk kerjasama akan ditentukan, antara lain berkaitan ketersediaan tanah di pihak KKDW. Bagi menyertai program IPR ini, ketua isi rumah dari golongan B40 khususnya miskin tegar yang berminat perlu memohon melalui laman sesawang IPR dan boleh memilih untuk menyertai inisiatif yang diminati sama ada inisiatif usahawan tani, Intan, inisiatif usahawan makanan, Insan, ataupun inisiatif operator perkhidmatan, Ihsan. Peserta akan dipadankan dengan inisiatif yang diminati, lokaliti dan ketersediaan inisiatif di lokaliti berkenaan. Bagi menjawab pertanyaan YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof. Tuan Sri Yang di-Pertua, memohon mencelah. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri penjelasan yang telah diberikan. Nak memohon penjelasan daripada Timbalan Menteri ialah
Tadi ada mengatakan banyak usaha, inisiatif telah diadakan oleh kementerian untuk menandagi inflasi, kemiskinan. Tetapi pada hakikat itu rakyat memang berasa beban. Rakyat memang berasa susah. Adakah usaha-usaha inisiatif yang diadakan itu tidak berkesan atau secara kita kata only for table discussion only, tak dapat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat? Minta Timbalan Menteri menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Ini adalah satu inisiatif yang masih dalam permulaan. Okay. Ia telah dilancarkan di Selangor dan mendapatkan sambutan yang agak baik. Okay. Inisiatif yang lain kita akan juga mengikuti ke negeri-negeri lain. Banyaklah dari segi sambutan telah ingin untuk melaksanakan, tetapi kami masih perlu seperti yang dimaklumkan tadi dari segi berbincang dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk kesesuaian tempat lokasi yang harus dilaksanakan di negeri masing-masing. Jadi insya-Allah kita doakan dan usaha yang terbaik untuk melaksanakan semampu yang kita boleh. Menteri, sedikit penjelasan diminta. Kita ada mendengar kementerian ada menyebut bahawa sambutan terhadap pendaftaran IPR ni sangat memberangsangkan. Semasa membentang bajet di Dewan ini, Perdana Menteri ada menyebut tentang 130,000 keluarga miskin yang mesti dikeluarkan daripada status itu dalam masa setahun. Seolah-olah memang kita sudah ada daftar itu. Adakah kedua-dua senarai ini dikonsolidasi di bawah IPR, dan berapa sebenarnya jumlah yang sudah didaftarkan untuk menyertai IPR ini yang ada pada kementerian? Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Pendaftaran adalah melalui Kementerian Ekonomi dan ia adalah disimakkan dengan sistem e-kasih supaya memastikan bahawa mereka yang di dalam golongan yang yang boleh layak dapat dilaksanakan akan dihubungi untuk melaksanakan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih. Sedikit celahan Yang Berhormat Tan Sri. Mohon izin Timbalan Menteri. Masa tak banyak ya. Akhir sekali. Cepat. Ya. Tahniah dengan target untuk 130,000 dalam tempoh setahun. Masanya singkat. Apakah ada dah susun atau jadual gerak kerja yang bakal disempurnakan bagi mencapai matlamat noktah 130K? Terima kasih. Ada jadual. InsyaAllah ini adalah antara yang inisiatif yang diketuai oleh YB Menteri dan dia ingin nak melaksanakan secepat yang mungkin, dan insyaAllah kita doakan ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Datuk Ahli Yang Berhormat mula senaraikan janji-janji tempoh hari, kemudian baru soal. Janji itu, janji ini, janji itu. Jadi Timbalan Menteri boleh cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, bawa balik. Sila. Terima kasih, Yang di-Pertua. Okay. Bagi menjawab pertanyaan YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof berkaitan pemantauan program ini, Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan, universiti awam serta agensi pelaksanaan yang lain bagi memastikan peserta IPR mendapat bimbingan sewajarnya dan mencapai sasaran peningkatan pendapatan yang mampan seperti dihasratkan. Tuan Yang di-Pertua, jawapan seterusnya adalah berkaitan dengan isu keseimbangan pembangunan bagi negeri-negeri kurang membangun seperti yang dibangkitkan oleh YB Senator Tuan Abun Sui Anyit, YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof, YB Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin dan YB Datuk Dr. Nuing Jeluing.
Dalam RMK ke-12, kerajaan telah memberi tumpuan kepada usaha mengenangi ketidakseimbangan sosioekonomi dan menggalakkan pertubuhan yang saksama antara wilayah dan negeri termasuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kerajaan komited untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas ataupun DE asas kepada 6 negeri kurang pembangunan. Selain itu, usaha untuk diteruskan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur, mengoptimalkan potensi ekonomi, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial, mempertingkat pembangunan inklusif dan memperkukuh kerjasama antara agensi persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam hal ini, pelaksanaan projek-projek di seluruh negara akan diteruskan dan tiada projek yang akan ditangguhkan. Berhubungan dengan peruntukan pembangunan tahun 2023 bagi negeri Kelantan, peruntukan sebanyak 2.494 bilion ringgit adalah merupakan peruntukan bagi DE asas. Jumlah keseluruhan projek adalah sebanyak 425, iaitu 112 projek baru dan 313 projek sambungan. Sebanyak 383 projek kategori fizikal dengan peruntukan 2.359 bilion ringgit dan 42 projek kategori bukan fizikal dengan peruntukan 135 juta ringgit. Manakala Sarawak telah diluluskan DE asas berjumlah 5.42 bilion ringgit bagi melaksanakan sebanyak 979 projek, iaitu 164 projek baru dan 815 projek sambungan di bawah pelbagai kementerian. Ini termasuk perancangan untuk membangunkan bandar-bandar yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia seperti Bak Lalang dan Tebedu di Sarawak. Kerajaan sentiasa membincangkan perkara melibatkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dengan negara-negara jiran berkenaan pembangunan wilayah sempadan negara dalam pelbagai platform. Antaranya termasuklah kawasan pertubuhan Asia Timur Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun lebih dikenali sebagai BIMYAGA. Selain itu, bagi menjawab pertanyaan daripada YB Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin, kerajaan melalui pihak berkuasa pelaksana koridor utara NCIA meneruskan pembangunan dua projek berimpak tinggi di negeri Perlis, iaitu kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA dan Pelabuhan Darat Perlis PIP dalam usaha menggalakkan pertumbuhan negeri Perlis dengan kos projek masing-masing adalah 723.7 juta ringgit serta 327.4 juta ringgit. Kerajaan yakin bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan ini dijangka dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang seterusnya mengurangkan jurang pembangunan sosioekonomi antara wilayah dan negeri di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, setakat ini saja penjelasan saya terhadap isu-isu utama yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Namun terdapat beberapa perkara yang ditanyakan secara terperinci oleh YB Senator akan dikemukakan jawapan secara bertulis, iaitu berkaitan pelaksanaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG daripada YB Senator Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa dan peningkatan pemerkasaan masyarakat digital yang inklusif bagi merapatkan jurang digital yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Kesavadas anak lelaki Acyutan Nair. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat Senator yang telah membangkitkan perkara-perkara di bawah tanggungjawab kementerian saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih. Menjurus kepada Kementerian Belia dan Sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada dua ahli parlimen, dua ahli yang berhormat yang sangat prihatin dalam memberikan cadangan, pandangan dan pertanyaan kepada kementerian ini sepanjang tempoh perbahasan belanjawan 2023 yang berlangsung, iaitu yang pertama
Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris dan Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Isamuddin Yahya. Secara keseluruhannya terdapat 3 perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat mengenai kementerian ini. Daripada 3 perkara tersebut, 2 daripadanya adalah berkenaan dengan isu kemudahan sukan dan 1 adalah berkaitan dengan perkara yang berkait dengan isu sukan. Dalam isu kemudahan sukan, Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris semasa giliran perbahasannya ada membangkitkan permohonan peruntukan untuk menyelenggara atau menaik taraf trek olahraga sebuah sekolah rendah di Marang. Untuk maklumat Yang Berhormat, peruntukan menaik taraf di bawah kementerian tidak meliputi kemudahan sukan di dalam kawasan sekolah. Urusan menaik taraf kemudahan sukan dalam kawasan sekolah adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Belia dan Sukan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagaimana sekalipun semasa lawatan saya ke negeri Terengganu baru-baru ini bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri, saya turut membincangkan perkara berkaitan dengan pembangunan kemudahan sukan dengan pihak Yang Berhormat Exco Belia dan Sukan Negeri Terengganu ketika itu, di mana pihak Yang Berhormat Exco bersetuju untuk mengadakan perbincangan lanjut berkaitan dengan perkara yang disebut bagi mengenal pasti tindakan seterusnya, terutama yang berkait dengan daerah Marang. Sehubungan itu, sekiranya Yang Berhormat berhasrat untuk membina sebuah trek olahraga di daerah Marang, pihak Yang Berhormat boleh mengemukakan permohonan berkenaan kepada kementerian ini untuk dibuat penelitian lanjut. Permohonan hendaklah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu yang pertama, pastikan tanah atau tapak tersebut perlu didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dengan memperolehi pengesahan pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Dan kedua, tapak adalah bebas bebanan dan sedia untuk dimasuki, serta tiada isu tapak atau tanah projek seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baharu. Kemudian, Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Isamuddin bin Yahya Idris semasa giliran perbahasannya pada 30 Mac 2023 ada bertanyakan Kementerian Belia dan Sukan ini mengenai status pembinaan Pusat Latihan Kebangsaan atau National Training Center dengan izin di Presin 15 Putrajaya. Untuk makluman Yang Berhormat, status Pusat Latihan Kebangsaan National Training Center ini adalah masih berada di dalam peringkat perancangan. Pihak kementerian akan memohon peruntukan bagi projek ini dalam rolling plan keempat RP4 2024. Dan kita beralih kepada isu sukan. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Isamuddin Yahya Idris turut membangkitkan cadangan berkenaan permohonan dana sokongan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta setiap tahun kepada khususnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai dana tambahan untuk pembangunan sukan bola sepak negara. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan ini, FAM menerima peruntukan khusus dan bantuan program-program pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Selain daripada itu, peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit setahun turut disediakan bagi program skuad projek bola sepak MSN FAM bagi memastikan kesinambungan pembangunan bakat bola sepak yang telah dihasilkan menerusi program PPBN dan Akademi Muktadah Hari dapat diteruskan. PPBN iaitu program pembangunan bola sepak negara. Program ini menyediakan latihan dan pendedahan pertandingan yang lebih kompetitif. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, PPBN atau NFDP ini membuktikan keseriusan kerajaan dalam aspek pembangunan sukan bola sepak di mana sebanyak 110 juta ringgit telah diperuntukkan kepada MSN menerusi perbelanjaan pembangunan DE Rancangan Malaysia ke-12
bagi tempoh 5 tahun bermula dari tahun 2021 hingga 2025. Selain itu, pasukan kebangsaan juga turut diberikan bantuan bagi kos penyertaan pasukan ke Temasya, program latihan, tempat latihan dan perkhidmatan sains serta perubatan sukan bagi persiapan ke Temasya Sukan Antarabangsa. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya percaya kementerian saya telah pun menjawab soalan-soalan. Mohon mencalah. Tan Sri Yang Di-Pertua. Dah nak habis. Sikit saja. Pasal apa? Pasal agihan itu, peruntukan itu. Baik. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik. Memang nak tanya Timbalan Menteri itu, memang ada banyak sektor sukan agihan peruntukan akan diberikan. Apakah syarat-syarat yang mempertimbangkan? Pertimbangkan kemenangan, pingat emas atau ahli-ahli itu boleh menang atau apa? Minta Timbalan Menteri menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Untuk mengetahui Yang Berhormat Senator, ada banyak program-program sukan yang diberi perhatian khusus. Contohnya di peringkat MSN kita ada program podium dan juga program pelapis, di mana kedua-dua ini disasarkan sebagai sukan yang boleh membawa pulang pingat. Kemudian di peringkat pertandingan, temasya-temasya sukan tempatan, misalan Sukma, tumpuan diberikan kepada sukan-sukan teras. Ini adalah sukan yang diberi tumpuan bantuan peruntukan dan latihan. Ini sukan-sukan ini sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa. Cuma kita juga tidak mengabaikan sukan-sukan yang tidak dianggap sebagai sukan teras. Semua persatuan sukan selagi mana berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan, dikendali dengan baik, permohonannya dikemukakan mengikut prosedur, kita sentiasa beri tumpuan dan kita sentiasa beri bantuan yang sepatutnya. Malah kalau diikutkan dalam belanjawan kali ini juga kita sudah pun mencari mekanisme di mana kita dapat kembangkan lagi bantuan supaya banyak persatuan-persatuan sukan yang selama ini mungkin dilihat tidak tergolong dalam sukan-sukan teras, sukan-sukan utama, sukan tumpuan yang boleh membawa balik pingat dan juga boleh mengharumkan nama negara ini. Kita juga beri ruang di mana ada geran-geran padanan yang boleh diusahakan. Juga kita usahakan pengecualian cukai bagi bidang sukan untuk menggalakkan lebih banyak pihak terlibat dan bergiat aktif dalam kegiatan sukan. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Tan Sri Yang Di-Pertua, mohon mencelah boleh dan sukan tadi. Status NTC tadi dikatakan lagi. Tadi dah jawab beliau kan? Bukan, saya baru saya terfikir satu benda. NTC tadi, you cakap, Menteri cakap, Timbalan Menteri cakap masih dalam perancangan. Menteri sebelum ni cakap akan dibina pada tahun lepas. Sehingga 1 bulan 12. Jadi kita di Putrajaya nak tahu dalam perancangan ke akan dibina ke? Masa Menteri Belia dan Sukan dulu datang, dia beritahu akan dibina pada tahun tersebut. Maknanya sehingga 31 bulan 12 tahun 2022. Ini tahun 2023. Kelibat Padang tu pun tak nampak. Hari ini Timbalan Menteri datang cakap dalam perancangan. Ini macam mana punya cerita ni Yang Di-Pertua? Timbalan Menteri. Saya jawab. Boleh? Saya jawab sedikit. Boleh. Artinya, saya tak pasti, kita tidak ada maklumat lanjut tentang apa kenyataan atau jawapan yang dikeluarkan oleh Menteri terdahulu. Tapi mewakili kementerian hari ini telah pun meletakkannya dalam permohonan untuk peruntukan bagi projek dan rolling plan keempat. Yang ini akan dilaksanakan sesegera mungkin. Itu maksudnya telah dinyatakan 2024 tahun hadapan insya-Allah. Peruntukannya akan dimohon segera. Senator Sambudin tanya tu menteri dulu ke menteri sekarang? Ini adalah yang terbaru sekali. Jadi saya akan rujuk kembali sama ada tapi kalau ikutkan kementerian sekarang lah. Sebab ini akan diminta tahun depan. Terima kasih. Saya fikir terbaik query yang beliau kemukakan itu segera dijawab. Sebab ada nampak macam variasi yang tidak menepati komitmen menjawab soalan asal kepada Yang Berhormat Senator itu.
Jadi itulah pesanan Dewan, tolong bawa kepada kementerian. Kementerian akan segera keluarkan jawapan yang tuntas supaya boleh meletakkan titik noktah kepada persoalan oleh YB Senator yang saya percaya jaga bola sepak selama ini dengan cukup baik. Terima kasih YB. Baik. Saya ingat saya boleh nyatakan terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas soalan, cadangan dan juga soalan tambahan yang dikemukakan. Saya berharap semua jawapan yang telah pun diberi dapat sedikit sebanyak menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Kementerian ini sentiasa terbuka dalam menjalinkan kerjasama dan berganding bahu dengan semua pihak bagi memastikan martabat belia dan sukan di negara ini terus diperkukuh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Tertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Lalu Yang Berhormat, kita beredar kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 6 orang ahli yang berhormat senator yang prihatin dan telah mengambil bahagian dalam memberikan pandangan serta saranan yang menyentuh bidang tugas kementerian saya sepanjang sesi perbahasan belanjawan 2023 yang bermula pada 29 Mac hingga 3 hari bulan April. Tan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tuan Anak Lelaki Ekto membangkitkan isu berkaitan perkhidmatan internet ataupun komunikasi. Kerajaan memahami keperluan kesaling hubungan internet untuk semua rakyat dan ini telah mendorong kerajaan untuk membuat penaik tarafan pelan jalur lebar termasuklah di kawasan luar bandar dan pendalaman yang sedang diperluaskan secara berperingkat melalui pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Fasa 1 sejak tahun 2020 hingga 2022 dan juga fasa 2 sejak 2023 hinggalah 2025. KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sentiasa mengadakan sesi libat ulus bersama pemberi perkhidmatan dan mengarahkan mereka untuk mengambil serius berkenaan aduan yang dikemukakan oleh rakyat serta bertindak segera memperbaiki tahap capaian liputan di semua kawasan yang bermasalah. Selain daripada usaha untuk memperbaiki tahap capaian liputan, SKMM juga telah mengeluarkan arahan Suruhanjaya kepada pemberi perkhidmatan yang gagal menepati kualiti perkhidmatan standard mandatory seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 109 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588. Jadi SKMM telah menetapkan beberapa kriteria asas seperti jumlah bilangan penduduk di kawasan di sesuatu kawasan, kadar penembusan lengangan internet dan juga status sosio-ekonomi dalam menentukan sama ada kawasan tersebut sesuai untuk dibina menara baharu dengan menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP atau ianya perlu diusahakan secara komersial oleh pemberi perkhidmatan. SKMM juga telah mensyaratkan di kesemua kawasan menara di bawah inisiatif USP supaya sekurang-kurangnya terdapat 4 pemberi perkhidmatan di setiap menara yang menggunakan konsep multiple operator core network dengan izin MOCN. Bagi menambah baik mutu perkhidmatan jalur lebar mudah alih, satu rangka kerja perkongsian rangkaian dengan konsep MOCN bagi menara-menara komersial juga sedang dirangka untuk memudahkan perkongsian rangkaian sesama pemberi perkhidmatan. Untuk makluman, perkongsian secara konsep MOCN bagi menara-menara komersial telah pun dilaksanakan di beberapa buah lokasi seperti di Luban Ulu,
Bukit Tangga dan projek pertanian moden Kurong. Rangka kerja yang dibangunkan dapat memberi pendekatan perkongsian secara lebih holistik bagi memudah acarkan perkongsian rangkaian secara meluas. Dalam hal ini, KKD juga mengalu-alukan maklum balas daripada Yang Berhormat Senator dan juga orang awam bagi kawasan yang mempunyai masalah perkhidmatan bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Sebarang aduan bolehlah disalurkan terus kepada portal SKMM menerusi pautan laman web https://aduan.skmm.gov.my. YB Senator Sivaraj anak lelaki Chandran dan juga YB Senator Tuan Robert Lau Hui Yu membangkitkan tentang peruntukan RM725 juta di bawah jendela. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 hari bulan Jun 2021 telah meluluskan pelaksanaan Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara National Fiberization dan Connectivity Plan NFCP dengan izin bagi tempoh 2019 hingga 2023 yang telah dijenamakan semula sebagai Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Peruntukan sebanyak RM725 juta dalam Belanjawan 2023 merupakan peruntukan khusus Kerajaan Persekutuan bagi pelaksanaan projek Point of Presence POP dengan izin di bawah jendela yang dikendalikan oleh Kementerian. POP ialah penyediaan infrastruktur jalur lebar hub gentian optik yang merupakan salah satu alternatif dalam memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluaskan ke kawasan sekitar sekolah dan berpenduduk di kawasan luar bandar dan pendalaman di seluruh negara dengan lebih baik. Pelaksanaan ini akan menjadikan lokasi berhampiran sekolah luar bandar sebagai hub untuk menyediakan infrastruktur jalur lebar gentian optik untuk kegunaan sekolah, kawasan perindustrian, premis kerajaan berhampiran dan masyarakat sekelilingnya dengan radius 2.5 km hinggalah 3 km. Secara keseluruhannya, fasa 1 bagi projek POP ini akan melibatkan 630 lokasi dan fasa 2 pula akan melibatkan 3,693 lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar di seluruh negara. Sekurang-kurangnya sebanyak 432,300 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila projek ini siap kekal pada tahun 2025. Untuk makluman YB Senator, pemilihan 4,323 sekolah dan 47 kawasan industri ini dibuat setelah melalui proses Value Management Lab VML dengan izin dan telah diluluskan dalam Rolling Plan keempat pada tahun 2020. Sehingga 31 Mac 2023, sebanyak 213 kawasan POP telah berjaya disiapkan di seluruh negara dengan menyediakan sebanyak 32,448 premis sedia untuk dilanggar dan menikmati perkhidmatan internet berkelajuan tinggi. Yang Berhormat Senator Adnan anak lelaki Eto juga membangkitkan isu kontrak kad SIM selama 2 tahun yang lama. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pelbagai pelan telah ditawarkan oleh syarikat komunikasi di pasaran untuk pilihan pengguna. Pengupayaan kesedaran pengguna dalam mengkaji perbandingan dan memilih produk yang bersesuaian menjadi faktor utama untuk menangani isu ini. Antara variasi pelan yang tersedia di pasaran termasuklah pelan pacar bayar tanpa kontrak, majority pelan tanpa peranti ataupun perkhidmatan tambahan add-on services. Pelan macam ini kebanyakannya adalah tanpa kontrak. Pelan pasca bayar bersama peranti dengan kontrak 24 bulan ataupun 36 bulan dan juga ada pelan pasca bayar dengan tempoh kontrak yang pelbagai berdasarkan keperluan dan kemampuan pengguna.
Jadi, majoriti plan-plan berkontrak adalah yang melibatkan plan bersama peranti ataupun perkhidmatan tambahan untuk talian baca bayar. Jadi, sekiranya seseorang pengguna rasa beliau tidak mahu terikat dengan kontrak selama 2 tahun, beliau sepatutlah memilih kontrak baca bayar yang tanpa peranti dan juga perkhidmatan tambahan ini. Selain daripada itu, mengenai kemudahagihan nombor mudah alih, Mobile Number Probability NMP dengan izin, dimaklumkan bahawa pengurusan NMP bagi tarian pacar bayar dan prabayar dikawal oleh SKM melalui Peraturan 25 Peraturan Komunikasi dan Multimedia 2016 dan Subsection 5 Rancangan Penomboran dan Penalamatan Elektronik Numbering and Electronic Addressing Plan 2016 dengan izin yang dibangunkan berdasarkan Seksyen 180 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Penyedia perkhidmatan rangkaian yang menyediakan perkhidmatan seluler di Malaysia mempunyai kewajipan untuk melaksanakan dan memudah cara perkhidmatan NMP serta dikehendaki mematuhi peraturan peniaga industri NMP. Sekiranya terdapat kegagalan permohonan atau transaksi NMP, SKMM akan membuat penelitian lanjut untuk memastikan ianya tidak melanggar apa-apa peruntukan di bawah NEAP 2016. Sekiranya terdapat pelanggaran dan didapati bersalah, pihak penyedia perkhidmatan rangkaian berkenaan boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 242 Akta Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim mencadangkan supaya inisiatif peranti siswa ditambah baik. Inisiatif peranti siswa yang dilaksanakan oleh KKD bermula tahun 2022 telah membekalkan pelajar dari kelompok keluarga B40 dengan sebuah tablet Galaxy A8 LTE berspesifikasi 4GB RAM dan juga 46GB ROM bagi memudah cara pelajar dalam pembelajaran di dalam kuliah. KKD mengambil maklum akan pandangan yang berhormat Senator, namun dimaklumkan bahawa pada ketika ini tiada peruntukan disediakan di bawah Belanjawan 2023 untuk inisiatif tersebut. Yang berhormat Senator Datuk Razali bin Idris telah membangkitkan isu sekatan bersuara di media sosial terutamanya TikTok. Kerajaan melalui SKMM sentiasa cakna akan isu-isu terkini yang berlaku di platform-platform media sosial. Tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh kerajaan terhadap individu